Dari Iman Plus, untuk anda, terimalah. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni ialah siri podcast terbitan Iman Plus yang membincangkan mengenai isu mental health, psikologi dan psikiatri. Saya Zumar Ali, hos anda pada hari ini untuk episod 3 yang bertajuk How to Cope with Stress and Worries. Topik ini dibincangkan bersama seorang penulis buku dan juga mental health advocate iaitu Aiman Amri. Sebelum bermula, ingin diingatkan bahawa episod ini menyentuh isu-isu berkaitan dengan penyakit mental seperti depression dan anxiety disorder. Jadi ia mungkin sensitif dan boleh menjadi trigger untuk anda. Anda dinasihatkan untuk mendengar episod ini dengan berhati-hati. Podcast ini ialah sekadar memberi maklumat umum mengenai mental health. Ia sama sekali tidak boleh dijadikan pengganti kepada rawatan mental health. Sekiranya anda memerlukan rawatan, sila dapatkan dari pakar psikiatri di hospital yang berdekatan dengan anda. With that, selamat mendengar. Dalam episod How to Cope with Stress and Worries ini, Aiman Amri, bakal ahli klinikal psikologi akan merungkaikan kepada kita bagaimana untuk menguruskan stres dalam kehidupan kita. Perasaan apa ni? InsyaAllah pada malam ini Iman Plus akan berbual dengan Aiman Amri, Iman Plus dan juga Iman Publication sebenarnya. Can I check my colleague? Hi Iman Publication. Rahma, are you there? Hi. Hi, okay, great. Okay, it's nice to hear you. So pada malam ni Rahma, so kita akan bersama dengan Aiman Amri. Kita akan berbual dengan Aiman Amri. Siapa yang tak kenal Aiman Amri, beliau adalah founder kepada aimanpsychology.com. Beliau juga adalah penceramah dan juga penulis buku, seorang advocator kepada mental health, banyak mendidik masyarakat melalui ilmu psikologi, melalui ceramah, media sosial dan penulisan di laman webnya Aiman Psychology. So currently beliau telah menulis 3 buah buku, ada Autism Unique Late, 1, kedua How Are You dan ketiga Pendiam. How are you Aiman? Before we start, so nak dengar dulu apa khabar Aiman, bagaimana PKP yang ketiga ni, how's everything, adakah your classes going well right now? Banyak soalan. So currently, so kalau dengar saya bercakap ni, tiba dengar suara Budak baby nangis, budak manggil. So basically saya kerja malam, tengah dengan 2 orang ni. Seorang tengah nak tidur, seorang lagi tengah minum susu. Okay, tak apa. So far, how am I? A bit tired. Ya, sudah sekarang tak praktikal. Yes. So malam ni pun kita cakap tentang stress dan worry, dan saya yakin stress dan worry ni Aiman pasti everyday mendengar tentang isu-isu stress dan worries ni, dan I'm sure orang yang join kita pada malam ni pun banyak rasa banyak sangat perkara yang membuat dia rasa stress, buat dia rasa resah dan worry. And stress ni actually is a normal thing, betul tak Rahma? It's a normal thing dalam kehidupan. Kawan kita bagi blue tick pun kita dah rasa stress. Kerja lama tak siap, tiba bos lecturer, cikgu bagi tambah lagi buku, kita stress. Balik kampung, kalau yang dah umur macam saya ni baru 23, 24 gitu muda lagi, makcik-makcik tanya bila nak kahwin pun rasa stress. So everything can lead to stresses and worries. So pasca pandemik ni, post pandemik, lagi banyak perkara kita nak kena plan awal, betul, sampai kedai makan beratur, kita stres, kita marah. So bagaimana kita pada malam ni kita akan tanya bagaimana untuk menangani stres dalam kehidupan seharian, termasuk apa yang berlaku pasca pandemik ni. Mungkin Rahmah, you would like to start first, perhaps asking questions. Baik, ya betul. Jadi apa yang saya fikir kat sini adalah kita semua mesti pernah ada rasa risau, rasa resah, rasa gelisah, rasa penat, rasa orang kata anxious kan. Dan saya ingin memetiklah satu perkara yang kita punya guest beberapa minggu lepas ada utarakan, Dr. Hazrin. Katanya anxiety ni dan kiranya perasaan-perasaan yang tak seronok ni merupakan satu mekanisme untuk body kita, untuk badan kita menyelamatkan diri kita. So kiranya kalau kita tidak anxious pun salah, pun mungkin, dan kalau terlebih itu
pula itu merisaukan begitu. Jadi what is the right balance lah kan antara dua tu dan sebagainya. Jadi macam as I was reflecting on that today, sebab kita nak host Twitter Space ni, saya melihat-lihatlah bilik-bilik sedikit course di imanplus.com yang diberikan oleh Aiman Amri. Bertajuk Are You Sad? Cara menguruskan stres, anxiety dan depression dalam kehidupan. So just to contextualize untuk kita punya para pendengar pada malam ini, Twitter Space ini dilangsungkan untuk dalam konteks untuk bercerita tentang course yang di-offer di Iman Plus ni tentang cara menguruskan stres, anxiety dan depression. So kalau dalam sini Are You Sad? SAD, sad, anxiety dan depression. So dia macam 3 serangkai pula sakitnya. So mungkin saya nak sembang sikitlah dengan Aiman tentang adakah sad ni macam anxiety, stress dan depression ni macam dia macam penyakit 3 serangkai ke? Macam mana? Kenapa boleh tak kita have one and not the other two, and adakah mereka sentiasa datang ketiga-tiga ni, dan apa dia punya punca dia biasanya when we facing these problems a little bit too extensively. So kalau Aiman boleh mulakan dengan soalan ni. So basically, bila stres tu kita mampu kontrol dan kita mampu kendalikan sampai menjadi manfaat yang baik, kita panggil sebagai eustress. Tapi bila stres tu melebihi daripada kemampuan, melebihi daripada sehingga mengganggu fungsi hidup, dia punya kata kunci kat sini 2 lah. Yang pertama adalah affecting daily life function. Affecting daily life function ni basically mengganggu kita fungsi hidup. Contohnya kita punya selera makan, kita punya perhubungan kawan, kita punya kerja, kita punya study. Kita panggil sebagai daily life function. So bila benda tu mengganggu sebab kita punya stres tadi, dia dah jadi distress, dan bila berpanjangan dia akan menjadi kunci ataupun pintu utama kepada masalah seperti depression dan juga anxiety. Depression, anxiety tu sendiri bukan masalah. Depression tu asal daripada sadness. Tapi sadness yang kita panggil sebagai prolonged sadness, kesedihan yang melampau dan berterusan dan mengganggu fungsi hidup, itu kita panggil sebagai depression. Sama juga dengan anxiety. Anxiety ni start dengan fear, anxious, rasa risau, rasa gelisah. Tapi kalau rasa gelisah, resah, takut semua ni berpanjangan dan berlarutan, kalau ikut basicnya, depression 2 minggu. Anxiety ni 6 bulan. Kalau dia sampai tahap berpanjang selama 6 bulan at least, maka ini menjadi masalah anxiety. Tapi ni sebagai panduan asas lah, belum lagi diagnosis. Sebab diagnosis tu panjang lagi lah cerita dia. Boleh tu sebagai mukadimah lah kepada 3 serangkai tadi tu. Right. Baik, terima kasih Aiman. Okay, continuation kepada 3 serangkai tu. So we talk about stress. So kadang macam I mentioned in the introduction just now, stress, semua benda boleh jadi stress. Kita rasa kita diblutik oleh kawan kita stress. So this is like a common daily punya activity yang dipakai kita stress. Tapi nak tanya juga dekat Aiman, mungkin ramai juga yang tahu, ada yang tak tahu, apakah signs ataupun red flags, warning yang physically tunjuk ke, body kita tunjuk, ataupun mungkin emotionally kita tunjuk ke, yang kita ni tengah stres. Ada tak sign untuk kita identify yang kita ni dalam keadaan stres sehingga kita memerlukan intervention kepada stres kita tu? Mungkin Aiman pun banyak kan experience berjumpa dengan orang-orang yang jumpa untuk minta counselling ke ataupun nasihat ke. Boleh tak Aiman ceritakan apakah sign ataupun red flags untuk identify diri kita ni dalam stres? Okay, alright. Very good question. Sebabnya kita dah tahu, kita panggil ni macam baseline lah bahasa mudahnya kan. So kayu ukur, so aku stres. So stres aku ni masih lagi peringkat yang okey ke tak okey. So ini soalan yang bagus lah. Tadi saya dah cover satu part, iaitu affecting daily life function. Bila stres ni dah mengganggu fungsi hidup, maka itu salah satu petanda bahawa memang teruk lah kita punya stres tu. Ganggu fungsi hidup sampai selera makan hilang, semua tu lah kita cerita tadi kan. Kemudian ada lagi satu indikator lain, setiap simptom masalah kesihatan mental, biasanya kita ambil majoriti, generally secara umumnya
masalah kesihatan mental ni, simptom yang dia muncul terbahagi pada 4. Kita panggil sebagai simptom emosi, simptom pemikiran, simptom fizikal dan simptom tingkah laku. Saya ambil contoh, kalau contohlah saya stres, contoh saya stres, jaga anak 2 orang semua, isteri tak ada kat rumah, semua dengan master semua ni, bla 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 bla. Okey. Bila tekan yang melampau, kita tengok pada simptom emosi. Emosi ni feeling lah, any kind of biological proses yang berlaku yang menyebabkan kita sampai rasa sedih, kita rasa marah, kita rasa macam geram, kita rasa macam tak tenang. Semua ni adalah simptom. Anak saya duk tunggu baca buku sama-sama. Okey, semua ni adalah simptom emosi. Kemudian simptom kedua kita panggil sebagai simptom pemikiran. Pemikiran ni lah sampai kadang orang kata overthinking, rasa macam pemikiran asyik terfikir je kerja kan, tengah tidur pun teringat assignment, tengah bangun tidur pun teringat klien, tengah mandikan anak pun teringat pasal kes ni semua. Dia dah sampai affect pemikiran. Kemudian yang ketiga adalah simptom fizikal. Simptom fizikal ni sakit belakang, lenguh badan, sakit kepala, migraine, pening, resah, badan rasa fatigue, lesu dan sebagainya. So itulah simptom fizikal. Yang keempat adalah simptom tingkah laku. Simptom tingkah laku ni very straight to the point lah, iaitu macam mana tingkah laku kita bila kita stres. Kita orang Kelantan panggil backgang tiba-tiba dengan orang kan, marah tu tiba, ataupun kita menyendiri, ataupun kita mula macam lari daripada stres, tiba-tiba pergi naik kereta, pecutlah laju. Itu semua adalah tingkah laku. So setiap simptom kita dia akan affect 4 ni. Tapi kita sebagai masyarakat Malaysia lah, ni kita lihat secara umum lah, memang side kajian banyak paper tunjuk yang bila sebut pasal simptom-simptom berkaitan dengan masalah kesihatan mental, simptom emosi dengan simptom pemikiran ni macam kita kurang raikan. Bila orang kata, kau okey tak hari ni? Aku tak okey. Benda tu dia anggap macam tak boleh. Kalau kau cakap macam tu rasa macam, ya benda ni. Sebab kita dah biasa kan, nama buku pun how are you kan. Kita rasa terpanggil untuk jawab I'm fine. Padahal yang jawab I'm fine tu bukannya fine pun. So kita dah terbiasa. Tapi simptom yang boleh nampak bila kita stres yang paling ketara adalah simptom fizikal. Fizikal ni selalu sangat kita nampak sakit kepala, lenguh, pening, stres, kepala migraine dan sebagainya. Even ada paper pernah, ini paper menarik lah. Satu kajian pernah tunjuk satu universiti, dia lihat beberapa taburan universiti dekat US kan. Ni menarik tau. Dia lihat berapa banyak kedatangan pelajar universiti tu pergi ke klinik uni. Uni besar kan biasa ada klinik sendiri kat dalam tu kan. Dia tengok taburan pelajar dalam setahun, berapa ramai pergi ke klinik untuk masalah-masalah seperti demam, sesama, sakit kepala dan sebagainya. Interestingly, kajian ni dia nampak ada pattern di mana dekat-dekat musim exam makin ramai pergi klinik. Bukan masalah mental pun, masalah sakit kepala, masalah pening, sesama dan sebagainya. Which proof that dia telah menunjukkan, dia macam acknowledge yang apabila seseorang itu tertekan secara emosi, dia memberi kesan kepada fizikal. Dan ini yang terjadi bila orang tu dia punya antibody jatuh sebab stres yang melampau. Antibody jatuh, dan bila antibody jatuh, dia meningkatkan possibility untuk ada masalah-masalah fizikal. Dan depression anxiety ni lebih menakutkan lagi lah, di mana dia bukan sekadar stres, migraine, sakit kepala, tapi dia meningkatkan probability untuk ada kita panggil NCD, non-communicable disease, penyakit-penyakit yang berat tapi tak berjangkit, seperti sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. So, saya rasa benda ni it's interesting and sad at the same time, pun intended di situ. Sebab kita sering merasakan yang sakit kepala, kita penat sekejap je, stres ni sekejap je, kita anxious sekejap je. Has very real threat kepada quality of life kita, di mana maksudnya apabila kita stres, kita dapat penyakit lain, and that also macam boleh jadi reduce kita punya life expectancy, kualiti hidup kita, cara kita spend masa dengan orang-orang yang kita sayang dan sebagainya. Dia macam ada seorang kawan saya pernah cakap, kadang-kadang bila kita teruk sangat macam zombie kan, zombie hidup, which also macam very very sad lah, dan saya rasa benda tu worrying lah, dan dia ada real effect.
Jadi nak tanya dekat Aiman lah kenapa Aiman ada sebut tentang isu pasal stigma dan saya nak bawa kepada isu stigma sikit kepada tentang perkara ini. Dalam stigma, dalam ada Aiman ada menyentuh tentang stigma di dalam online course di IUSAT di Iman Plus ni. Dan bagaimana benda tu prolong keadaan tu supaya lebih melarat lagi. Boleh cerita sikit tak tentang apa yang Aiman cuba perkatakan tentang stigma ni dan kenapa Aiman membuka perbincangan tentang mental health ni tentang stigma, dan macam pada saya macam agak sayang lah sebab stigma menyebabkan seseorang tu boleh have very real impact kepada quality of life dia sendiri. So kalau Aiman boleh address that question. Okay, alright. That's a very good question. Stigma. Stigma ni kalau kita nak cerita lebih lanjut, kita faham dulu stigma ni apa. Stigma ni basically dia adalah negative label ataupun panggilan negatif, label negatif yang kita bagi kepada sesetengah golongan dan merosakkan lagi golongan tu kerana stigma tersebut, label tersebut. Tu bahasa mudah lah dia kata stigma tu apa. Dan yang menariknya, bukan menariknya, yang merisaukan sebenarnya, kadang-kadang ada orang ni masalah dia, stres yang dia alami, mula dah masuk ke tahap depression atau anxiety, masih peringkat mild tau. Maksudnya dia macam masih boleh control, dia macam boleh manage, dan kalau jumpa pakar, pergi sesi dalam 7-8 sesi, dah boleh sembuh insyaAllah. Itu prognosisnya lah. Tapi, datangnya faktor elemen dia panggil sebagai stigma. Stigma ni contohnya dia risau kalau dia pergi klinik psikiatri, nanti orang kata aku pergi gila, ataupun kalau beritahu dia depressed, orang kata aku tak cukup semayang, ataupun kalau cakap kawan kita sedih, kawan kata kenapa kau tak bersyukur, nikmat rezeki kau melimpah ruah, kau fikir pasal sedih dan sebagainya. So ni semua stigma yang menyebabkan orang yang tertekan tu dia rasa tak di validate, dia tak rasa diiktiraf, dan bila dia takut stigma, dia jadi takut dapat bantuan. Dia tak jumpa doktor, tak jumpa psikologis sebab risau stigma ni. Even zaman sekolah dulu pun kalau pergi jumpa kaunselor, terus label budak nakal ataupun orang ada masalah. Dan bila dia takut dapat bantuan, keadaan dia yang mild tadi tu jadi semakin melarat. Sebab masalah kesihatan mental ni bila kita tak address dia, ada satu istilah kita panggil sebagai perpetuate. Maksudnya benda yang menyebabkan keadaan tu semakin teruk dan dia tak dapat bantuan, maka dia jadi semakin teruk. So asalnya mild, lama-lama jadi moderate. Lepas tu bila dia punya keadaannya semakin teruk, semakin severe, stigma bertambah. Ni apa hal ni, aku ajak meeting tak nak datang, ajak keluar makan tak nak pergi semua, lepas tu dengan alasan tertekan semua. Stigma bertambah. So bila stigma bertambah, keadaan jadi semakin melarat. Dan bila keadaan semakin melarat, stigma bertambah. Dia takut dapat bantuan. Dan bila takut dapat bantuan, keadaan semakin melarat. Bila keadaan semakin melarat, dan benda ni terus berpusing. Satu kitaran yang tak akan berhenti selagi tak ada benda yang menghentikan benda ni. Macam anda nampak dekat slide saya. Boleh nampak tak slide saya share ni? Nampak. Tak ada slide pun. Okay, kalau nampak tu nanti jumpa saya, kita buat session. Kalau nampak tu lain macam lah tu. Nanti kita buat session, kita assess. Okay. Sorry lah hamba pula tiba bab ni. Okay, so bila sebut pasal stigma macam tu lah. Dan stigma ni kadang-kadang dia bukannya benda yang luaran sahaja. Stigma juga boleh jadi dalaman. Kita panggil sebagai self-stigma. Self-stigma ni maksudnya, aku okey je, aku mana ada masalah. Aku okey je. Ataupun, mana ada, aku tak ada masalah lah, aku sihat je. Boleh lagi ni. Ataupun, mana ada, aku cukup kot semayang semua. Mana ada, aku cukup semua rezeki, takkanlah aku depressed kot. So dia self-denial campur self-stigma dan akhirnya dia tak dapat bantuan. Dan situasinya samalah. Kitaran sama, takkan berhenti selagi tak ada benda yang menghentikan benda ni. So gitulah faktor stigma. Baik, saya ada very quick follow up, tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua para pendengar yang semua topik yang Aiman cover pada malam ini ada di cover di dalam buku Aiman, How Are You, dan juga
di dalam online course, dia macam live webinar tapi kita boleh dengar bila-bila dan ada lifetime access di imanplus.com bertajuk Are You Set yang kita baru keluarkan dalam beberapa dalam minggu ini. Dan course ini pernah di-offer tahun lepas masa PKP, very timely pada waktu itu, dan sekarang kami release dia lagi sekali pada harga RM38. So kalau rasa berminat nak tahu lagi, boleh pergi ke imanplus.com dan kita boleh dengar lagi daripada Aiman selepas itu. So a very quick question to follow up daripada situ, Aiman. Jadi kalau begitu kan, stigma ni bukan dalam kawalan kita kan. Jadi macam mana to just relate back lah kepada kita punya title pada malam ini, iaitu How to Cope with Stress and Worries, right? So then macam stigma ni macam menambahkan worry ke atas worry kita kan. So macam mana kita nak cope with that and how to solve that? Sebab seakannya kalau kita memang ada masalah kesihatan mental dan kita ditakut-takutkan dengan stigma ini, macam seakannya kita tak boleh keluar daripada lingkungan itu. Jadi apa yang perlu dilakukan kita, dan ataupun apa yang apakah solution dia? Okay, alright. Apa yang kita boleh buat bila kita berhadapan dengan situasi tak dikontrol lah, which is stigma pada orang sekeliling kan. Tapi sebelum tu kan, tadi saya dengar benda ni boleh dapat melalui Iman Plus kursus hari tu. RM38 korang jual. Punya panjang kita cerita lebar semua. Cah RM38 je. Murah sangat ni. Lepas tu dapat diskaun lagi kalau guna kod Aiman Amri. Boy, ni program kat luar biasa charge 150 200 kot. Faham tak? Dapat sekarang tu semua. Okay, tak apa. So stigma kan, benda yang kita tak boleh kontrol. So betul lah Rahma cakap, benda ni kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh kawal lah basically, kontrol kan. Sebab apa? Sebab orang kata kan, apa orang cakap kita nak kontrol. So dekat sini datangnya resilience. Yang pertama sekali, kita tak boleh beritahu orang. Kita tak perlu beritahu yang kita ada masalah. Kita tak perlu declare yang kita ada kita ada jumpa pakar, kita post kat Instastory hari ni ada appointment secretary ni sebagainya. Benda tu tak ada declare. Tak ada kewajipan dan tak ada tak ada macam keperluan sebenarnya. Melainkan melibatkan kerja ataupun belajar sebagainya, kita inform pada orang yang tepat je lah. Contoh beritahu lecturer, hari ni saya pergi unit secretary ataupun saya pergi doktor je, ada appointment MC dan sebagainya. Maka ada orang memilih untuk declare dan tak ada masalah juga. It's your right, it's your choice. Kan? My mental, my choice, my body, my choice. Lebih kurang lah macam tu. So itu hak dia. Tapi kita kena ingat dunia ni dia tak seindah macam kita nak. Ada orang anonymous yang strangers kita tak kenal. Dunia ni dia boleh jadi kejam lah. Maka datangnya stigma orang sekeliling kata ni. Even kadang orang terdekat kita pun akan fikir benda sama. Maka dekat sini Rahmah tanya macam mana nak kawal ataupun nak kendali keadaan situasi yang kita berhadapan dengan stigma. Ada satu istilah dalam psikologi, satu konsep sangat powerful, kita panggil sebagai the BB theory. Pernah dengar BB theory? Bukan baby, BB. Saya tahu dewan bahasa je. Satu dewan bahasa je. Ialah orang iman kan. Melainkan kalau ni faith publication lah, mungkin tahu kot. Okay, so BB ni stands for buat bodoh. Buat bodoh ni maksudnya apa saja orang cakap ikut pergi tak efek kita pun. Melainkan orang tu orang terdekat, maka kita perlu berkomunikasi. Nak saya nangis sekejap. Maksudnya kita kena berkomunikasi. Tapi kalau orang yang strangers, kita tak perlu pun declare. Bila kita berjuang dengan masalah yang orang tak nampak, kita kena pandai bezakan mana satu yang dalam kawalan, mana satu di luar kawalan. Benda yang di luar kawalan, kita tak boleh selesaikan. Benda yang dalam kawalan, kita boleh kawal dan kita boleh selesaikan. So kita fokus pada benda yang boleh kawal dan benda yang tak boleh kawal, kita beradaptasi. Beradaptasi ni maksudnya macam kita jalan kaki, lepas tu hujan lebat. Kita nak berjalan pergi ke kelas, contoh daripada hostel kan. Hujan lebat. Hujan ni benda yang tak boleh kawal. Tapi bukan bermaksud kita tak pergi kelas. Apa yang kita buat? Kita pakai payung, kita order Grab, tumpang kawan, redah je atau apa sahaja cara lah. Asalkan boleh pergi kelas. So kita tak selesaikan, hujan tetap berhenti. Kita pakai payung ke, hujan tetap turun. Tapi kita beradaptasi. Kita cari solusi yang dalam kawalan kita, duit nak beli payung, duit nak order Grab dan sebagainya.
So sama konsep dia. Jadi kita berhadapan stigma orang lain, kita tak boleh kawal apa orang cakap. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita kawal macam mana penerimaan kita. So dekat sini penting macam saya sebut tadi. Your mental, your choice. Nak declare boleh, tak nak declare pada orang lain pun boleh. Sebab itu hak kita. Cuma kalau kita dah declare pada orang awam, you have to be prepared with the repercussion jugalah. Sebab dunia ni tak indah macam kita harapkan kan. Kita dah lebih kurang. Macam puisi pula. Hey, tapi I mean that's very profound, Aiman. Thank you for that. Our mental is our choice dan bila nak declare tu kita kena ambil conscious decision yang bila kita declare there are always repercussion from that decision. Thank you, Aiman, for that. I really that was really impactful for me. I hope you guys feel that too. Nak ingatkan kalau anda ada apa persoalan yang pendengar sekarang ni, pada persoalan nak tanya kepada Aiman, do request to me, to the host, dan nanti kita akan bagilah peluang kepada anda untuk bertanya directly secara terus kepada Aiman tentang persoalan-persoalan yang sedang bermain dalam fikiran anda. Aiman, so when we talk about stress, orang always akan kaitkan dengan rasa burnout, dan saya rasa semua orang pun akan pernah berasa burnout, atau sekarang mungkin ada yang tengah rasa burnout dengan study, dengan kerja, dengan kehidupan dan sebagainya. Mungkin Aiman boleh kongsikan kepada kita before kita buka kepada soalan, apakah itu sebenarnya definisi burnout yang sebenar-benarnya. Kadang kita define the word itself, macam padahal tak adalah burnout pun, tapi macam dah kata burnout tak boleh nak buat sebagainya. So apakah definition kepada burnout, dan satu bagaimana kita boleh mengelak ataupun bila dah burnout tu bagaimana kita nak membantu diri kita untuk keluar daripada rasa burnout tu. Okay, burnout Okay, saya nak anda bayangkan yang semua tengah mendengar ni. Bayangkan kalau Iman Publication dengan Iman Plus, dia tetapkan syarat siapa yang nak dengar kita punya space malam ni, semua orang kena sambil jogging ataupun sambil marathon. Bayangkan itu syarat dia. Nak dengar space ni syaratnya free, tapi kena jogging sambil dengar. Awal okey kan, 1 km, 2 km, 3 km, sampai 4 km, 5 km dah penat. Tambah lagi moderator lagi lah, sambil bertanya soalan sambil berlari kan. Memang penat. Lama-lama bila badan penat, lama kita rasa lesu dan badan kita mula jadi penat, dan mulalah kita nak cari air, jantung berdegup laju dan fatigue lah basically, kita lesu lepas tu kan. Physical tu konsep dia. Emosi pun sama. Mental kita pun boleh alami perasaan situasi yang sama, di mana bila kita guna kita punya mental ni secara berterusan. Contohnya fokus buat kerja, study, buat assignment, exam dan sebagainya. Semua benda boleh memerlukan kita panggil sebagai mental energy. At one point, kita akan sampai ke fasa di mana mental kita penat. Macam fizikal tadi lah, lari 10 km, okay dah limit dah. Ayah ni kalau lari juga memang sah rebah jatuh, ataupun memang tak berlari dah jadinya, dia jadi penat sangat-sangat kan. So sama juga dengan mental. So konsep ni analogi mudah lah nak gambarkan, kita panggil sebagai burnout. Burnout ni basically when you use your mental energy to the limit, sampai tahap tak sempat berehat, kita guna lagi sampai limit, dan akhirnya kita pengsan. So konsep sama. Burnout ni memang antara antara kes common lah yang saya jumpa dalam kalangan klien saya, especially sebab student ODL, pekerja dari rumah dengan jaga anak lagi semua, dengan meeting. Dan burnout ni terjadi sebab guna mental energy yang berterusan sampai limit kan. Dan burnout ni kadang-kadang boleh disalah tafsir sebagai depression. Sebab simptom burnout dengan simptom depression hampir sama. Contohnya sedih, demotivated, lesu, selidang selera makan, ataupun terlebih selera makan, susah nak tidur ataupun terlebih tidur, rasa berat, rasa lesu, rasa penat, sampai tahap badan tak bertenaga walaupun tak ada buat apa-apa aktiviti fizikal. Ini semua adalah simptom-simptom depression.
Simptom burnout pun sama. Cuma beza paling ketara adalah simptom depression, bila kita biarkan dia berehat, depression tak hilang. Tapi burnout, bila kita biar dia berehat, maksudnya let's say weekend tu kita langsung tak kacau dia dan dia boleh pergi jalan-jalan, pergi Langkawi, tapi jam kan, tak boleh stres balik. Okay, kita pergi mana yang tak jam, pergilah mana-mana Pulau Redang ke, mana-mana yang tak stres. Dan dia bercuti, dia enjoy, pergi makan, buat food tour, tengok gambar Ash semua tu kan. Lepas tu sambil baca buku Iman, sambil dengar talk daripada Iman Plus semua ni, dia rasa tenang. Dan hari Isnin dia masuk balik kerja macam biasa. Dan burnout hilang. Sebab apa? Sebab dia dapat the proper rest for the mind. So itu antara solusi lah. Burnout memang dia punya jawapannya adalah kena berehat. Take a break. Sebab tu antara benda yang common lah. Macam bila saya handle case contoh student yang tertekan sangat-sangat dengan ODL, ataupun student yang even zaman sebelum-sebelum ni pun, antara benda yang common adalah student bila tertekan sangat-sangat, dia ambil break, dia minta surat pada doktor untuk defer semester tersebut. Sebab dia nak berehat, dia nak tenangkan fikiran, dia nak lari sekejap daripada stres. Dan benda ni memang antara solusi yang kita cadangkan kepada orang yang tengah burnout. You need a proper rest. Bukan rest yang sekadar pergi me time, layan Netflix sambil makan popcorn, bukan. Tapi ni rest yang betul-betul disconnect terus. Tapi disconnect tu make sure with proper communication lah. Janganlah contoh Zuma ni jadi jaga Iman Plus, tiba-tiba sebulan tak jawab WhatsApp. Itu susah. Itu ghosting namanya. Itu bukannya rest. Itu lari terus. Okay? Bolehlah tu lebih kurang. Okay, that's a good one. So that's the thing. Kadang kita pun tak tahu kita ni tengah burn out, dan bila dah rasa burn out tu dah rasa memang dah memang tak tahu nak buat apa dah. That's how kita nak kena keluar daripada rasa burn out tu, is when kita kena tahu untuk cari cara untuk berehat. Dan kita kalau bekerja, kalau kat Iman sendiri is overwhelming punya work culture kita, banyak kerja dan sebagainya. Memang burn out tu it's a normal thing, dan saya rasa semua tempat kerja pun sama. Memang kena ambil masa rehat. Kadang my boss always macam ambil cuti rehat, you've been working teruk, so kena ambil. Dan I think ini juga kena ingatkan kepada semua pendengar yang kalau rasa dah tak boleh nak buat apa-apa tu, always take a day off from your study ke, from your work ke, because you deserve a day untuk ambil rehat. Dan seperti yang Aiman cakap lah, itulah caranya untuk kita keluar daripada rasa burnout. Kalau anda semua suka dengan topik pada malam ini, how to cope with worry and stress, so Aiman sebenarnya bercakap tentang perkara ini lebih mendalam lagi dalam online course set, IU set, cara menguruskan stress, anxiety and depression dalam kehidupan, boleh dapatkan sekarang di www.imanplus.com. Macam Aiman kata, harga RM38. Gunakan discount code Aiman Amri, AIMANAMRI, Aiman Amri, untuk dapatkan diskaun ketika beli online course. Dan juga buku How Are You, tulisan Aiman, juga tengah diskaun, tengah ada promosi di Iman Shop, www.imanshop.com. Dapatkan buku Aiman Amri, How Are You, dan Pendiam. Kedua-dua buku ini sedang promosi berharga dengan 15%. So boleh dapatkan buku kedua-dua buku ni, Aiman Amri, How Are You, dan Pendiam di imanshop.com. Okay Aiman, kita ada 2 orang yang ingin tanya soalan. So kepada mereka yang ingin bertanya lagi soalan, boleh request pada saya sebagai host. Saya akan beri peluang kepada anda untuk bertanya secara terus kepada Aiman tentang persoalan-persoalan yang sedang bermain dalam fikiran anda. We have Farzan. Okay Farzan, boleh tanyakan soalan kepada Aiman. I have a question to ask regarding actually now saya tengah in the middle of a journey in taking master, but now I'm facing like satu situasi yang saya betul-betul ada terlintas untuk quit the master, sedangkan saya dah more than 50% perjalanan, disebabkan I think that maybe saya tengah mengalami lack of confidence. Saya rasa risau tentang banyak perkara, like what if saya tak boleh nak settlekan benda ni. I mean like
grad on time. Lepas tu saya risau apa future saya akan datang. Saya jadi macam terlalu overthink menyebabkan I can't do my work. I can't start anything. So apa yang saya buat, ya macam mana Aiman cakap regarding burnout tadi, untuk rest for a while, I did it, but somehow bila saya start untuk buat kerja balik, benda tu datang balik and buat saya rasa stress. Like now saya terpaksa pakai koyok dekat kepala sebab kita terlalu risau sampai benda tu mengganggu mind kita lah. So my question is it bila kita mengalami macam ni pun jawapan dia untuk rest juga? Kita kena rehat juga, but I'm questioning myself until when I need to rest. Untuk saya betul-betul rasa yang saya tak nak risau pasal benda ni, saya tak nak, sebab benda ni akan buat saya rasa stres and benda ni akan mengganggu daily routine saya. And of course at the same time I'm worried that saya punya outcome untuk master ni tak bagus or tak baik. So maybe Aiman boleh advice lah untuk saya yang degil ni, tak nak ada positive vibes dalam diri. So maybe ada apa-apa yang mungkin Aiman boleh suggest. Okay, thank you Farzan for your insight and for your express as well, and for your expression of the struggle. Sebenarnya apa yang Farzan rasa tu benda tu valid lah. What you feel is real. As a fellow master student juga, saya pun pernah alami situasi. Saya rasa mana-mana pelajar master, especially master yang berat-berat ni, tambah pula dengan kelas online sekarang, there will be a time when we start to question kan, macam betul ke aku nak sambung ni, dah tertekan sangat ni kan. Ada satu konsep kita panggil sebagai protective factor. Protective factor ni adalah satu elemen ataupun faktor lah hidup kita. It can be people, it can be situation, it can be object atau apa saja, it can be experience. Protective factor iaitu sesuatu yang menjadi kekuatan untuk kita kekal bertahan dan dapat sembuh kalau kita sakit lah. Tapi kata kunci lah kekal bertahan. So protective factor ni can be a lot. Saya nak bagi situasi pun susah sebab Farzan saya tak kenal in the real life dan Farzan bukan klien saya, jadi I don't have the full interview, kita panggil clinical interview to understand about your life history. Tapi saya share based on saya lah. When I decided to stop with my master and sebab tertekan sangat, saya rasa macam baik aku kerja part time ataupun kerja apa-apalah kat rumah, at least ada orang boleh tengok anak kat rumah kan. Sebab memang tertekan sangat lah nak handle klien semua sambil anak semua menangis. Memang tertekan sangat-sangat. But then my protective factor, I stop for a while, I reflect and I look inside myself, what is my protective factor. Protective factor ni faktor penguat kan, yang menyebabkan kita kekal bertahan. And that's when I realise one of the reason why I want to stop is because I want to be a better father for my sons. But at the same time, it's also become a protective factor for me to keep striving ataupun keep surviving with my cause. Jadi saya tak tahu Farzan punya protective factor apa. It can be because of your ambition contohnya. Let's say you're taking master in something research and your ambition want to be a researcher, want to be a scientist contohnya. And that's your protective factor. Your goals to keep being strong despite all the struggle. And that's okay if you struggle. That's part of the story. Journey kita sebagai manusia ada atas ada bawah. So bila kita kat bawah, tak perlu rasa bersalah. Take your time to process that dan gunakan satu konsep yang kita panggil sebagai the trick. Saya tak tahu konsep soalan ni apa, tapi ini antara salah satu modul dalam ACT. ACT ni Acceptance Commitment Therapy, iaitu psikoterapi yang membantu seseorang untuk memproses emosi dia, dan sangat berkesan lah kalau kita menghadapi grief, sadness atau apa saja yang melibatkan masalah emosi kan. So antara modul yang sangat powerful itu adalah kita panggil sebagai creating a room for emotion. Memberi ruang kepada diri kita untuk beremosi. So modul dia panjang lah, tapi kalau saya boleh simpulkan, whenever you're feeling any kind of
Saya nak masuk juga. Okay. So whenever you're feeling any emotional inconvenience, kita panggil status emosi yang tidak menyelesaikan, emotional inconvenience. Contohnya sadness, stress atau apa saja. Remember to ask yourself these 3 questions. First is, what are the situation that you are currently facing? Apa situasi yang aku tengah rasa sekarang? Aku ni baru lepas, contohlah baru dapat result exam ataupun nak master. I'm sitting now on my chair dalam bilik, pandang laptop dan aku tertekan tengok aku punya research project contohnya. Then ask yourself the second question. What are the emotion that you are currently feeling? Okay, now I'm feeling sad. I'm feeling tired. I'm feeling stressed. I'm feeling afraid. At the same time, I'm also feeling angry. Okay. When you mention all the emotion, try to give a percentage of severity daripada 1 sampai 10. 10 ni macam, contoh kalau angry kan, 10 ni macam marah sangat-sangat. 1 ni macam marah sikit-sikit, a bit upset. Kalau sedih, 1 ni macam sedih sikit je. Tapi kalau 10 ni macam aku sedih sangat, macam itulah. So try to give a percentage for every emotion that you just listed. How many percent? How many out of 10? Marah 10, okay. Sedih 7. 7. Okay, dah list kan. Then tell yourself the third question is not really a question but more like a statement. Kita panggil sebagai self-talk. Dr. Rozanizam baru dia tulis pasal self-talk dekat dia punya tweet terbaru tadi. Self-talk maksudnya, remember the scene from 3 Idiots. Bila Amir Khan ajar, kata keluarkan tangan, letak dekat dada dan sebut all is well, all is well. All is well, all is well. Itu adalah satu self-talk sebenarnya. Kita comforting ourselves, ataupun bahasa dalam psikologi kita panggil sebagai compassionate voice. Self-compassionate voice, iaitu suara-suara yang melembutkan, yang rahmah kepada diri sendiri. And tell yourself that it's okay, Aiman. I know yet you're feeling stressed about your master. Aku tahu kau tengah stress. Aku tahu kau tengah sedih sebab kau punya master markah rendah dan sebagainya. Aku tahu yang kau tengah penat sekarang. It's okay for you to feel this way. Kau berhak untuk rasa macam ni, man. Take your time. Dan bila kita cakap macam tu, it's a comfort. Sebab kita tak boleh nak benda tu, ialah lagi best daripada orang lain kan. But benda kita tak boleh kawal adalah apa orang cakap. Benda kita boleh kawal adalah apa yang kita cakap. So when you tell yourself that, you are validating yourself, you're acknowledging your own struggle, and you are telling yourself it's okay to be at the moment of rendah tu. And that, my friend, is what we call creating a room for your own emotion. Alright, thank you, Aiman. Dan I hope that answers Farzan's worries and stresses punya concerns. Farzan, do you want to follow up to that, or are you satisfied with that? Yeah, I'm satisfied with the answer. Feel better. And berharap macam betul lah macam Aiman cakap kan, kita kena set something yang apa yang valuable. Mungkin for me like this journey is untuk I just want to prove or make my parents proud of me, because of I know that taking master is not an easy things. Boleh kata terlalu banyak kali rasa nak quit, but I have my own goals. But maybe I don't know now, saya rasa macam tak boleh nak set ke arah yang saya dah ada sebelum ni. Maybe apa yang Aiman cakap tu saya akan try to adapt and adopt sikit-sikit. Thank you for that. InsyaAllah doakan saya berjaya. Amin. Saya rasa semua orang, again, it's just me ataupun everyone pun mesti ada that feeling yang always self-blaming, always kata yang buruk-buruk pada diri sendiri, using harsh words to describe ourselves, kita ni tak cantik, kita ni tak cukup bagus dan sebagainya. But the way Aiman says it just now, find our own compassionate voice. It might be still a baby compassionate voice, but try to grow it until the point yang whenever you face troubles, the compassionate voice can always soothe your concern, your heart.
I think we're gonna let another one, Aiman. Sebab Baiduri macam lama dah ditunggu just now. I hope Baiduri still there, Baiduri. Hi, Baiduri. Hello, Baiduri. Oh, hello. Okay. Okay. Yes, Baiduri. Okay, Ask terima away. kasih. Assalamualaikum semua. Saya cuma tertanya, kalau kita berseorangan dan kita rasa macam takut nak jumpa kaunselor disebabkan adalah ketakutan masa lampau, jadi kita cuma buat DASS test, lepas tu kita try self therapy. Adakah itu mencukupi? Okay. Self therapy Okay. First of all, kejap Kejap je, Papa cakap ni lepas tu Papa habis Okay, ada ambil buku ada mana ni? Okay. Okay, alright. So, apa tadi? Okay, apa tadi kita pasal... Tentang self therapy. Sorry, self therapy kan? Kita bagi masa Kak Aiman sekejap. So, Okay. self Aiman okay? therapy. Alright. Saya try laju sikit lah. Nak saya jangan untuk hangat ni. Okay, self therapy. So, self therapy konsepnya, sometimes yes, kita takut nak jumpa kaunselor dan benda ni boleh bagi kesan dan sebagainya kan. Okay, journey to recovery ni, first kita kena lihat how severe your condition is. Kalau condition yang mild, yang sampai tahap belum menepati diagnostic kriteria untuk ada penyakit mental, contohnya based on the assessment, test yang kita buat tu, you are not fulfilling all the diagnostic criteria but you are struggling emotionally and still struggle, cuma tak sampai tahap clinical. Self therapy maksudnya rawatan untuk diri, it can be helpful. Contohnya coping mechanism seperti all this deep breathing technique, all this progressive muscle relaxation, semualah mindfulness, konsep-konsep yang orang pernah dengar dalam konsep coping mechanism kan. But coping is not treating. Coping is ways to help you reduce the symptom and for you to keep being strong for a while sebelum the real treatment. Dia macam kita sakit kepala, kita makan Panadol. The Panadol itself doesn't solve the sakit kepala. Panadol tu cuma painkiller, dia menghilangkan sakit kepala. Tapi still kena check doktor, something wrong lah, mungkin ada kepala ada apa-apa kan. So, treating yourself boleh, tapi it will be first a bit of try and error sebab kita nak tahu apa yang sesuai untuk kita, apa yang tak. Kemudian yang kedua, we have no objective way of knowing either this treatment yang kita buat ni berkesan atau tidak dan mengurangkan simptom atau tak. Berbeza dengan kita jumpa dengan pakar. They did a full assessment, they understand your situation, they can relate based on professional opinion and they know, mereka tahu apa langkah-langkah yang sesuai yang dalam kita punya kawalan, capability kita, dan dia boleh jalankan terapi itu pada kita. Alright, okay. Alhamdulillah, thank you Aiman dan for the answer, dan I hope jawapan Aiman membantu Baiduri untuk memahami apa yang sedang bermain dalam fikiran Baiduri. Okay, semoga sesi pada malam ini sedikit sebanyak dah membantu pendengar semua untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan stres dan worry ini. So podcast ataupun TJC pada malam ini a very surface punya topik, stress and worry. So kita cover tentang stigma, kita cover tentang burnout, but it's very surface. So if you want to know in depth about this thing, about stress, about anxiety and depression, boleh pergi ke website Iman Plus, www.imanplus.com. Saya pun ada klik kat atas tu untuk dapatkan online course IUSAD menguruskan stress, anxiety and depression dalam kehidupan. So Aiman go in depth about this topic dalam online course tersebut. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi spesial akan datang. Terima kasih semua dan Assalamualaikum, selamat malam dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Episod How to Cope with Stress and Worries ini ialah kerjasama antara Iman Plus dan Aiman Amri. Aiman Amri atau nama pena Aiman Psychology
ialah seorang mental health advocate yang aktif menyebarkan kesedaran kesihatan mental kepada rakyat Malaysia. Beliau ialah seorang penceramah dan penulis buku yang mendidik masyarakat mengenai ilmu psikologi melalui media sosial, dan penulisan beliau di laman webnya aimanpsychology.com. Beliau boleh ditemui di Facebook Aiman Amri, Aiman Psychology, dan di Instagram dan Twitter dengan handle Aiman Psychology. Episod How to Cope with Stress and Worries ini ialah sebahagian dari siri podcast Iman Plus yang bertajuk Perasaan Apa Ni? Podcast ini boleh didapati di Spotify Iman Plus dan juga YouTube Iman. Jangan lupa untuk subscribe Iman Plus untuk mendapatkan perkembangan episod terbaru. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai podcast ini dan produk-produk lain Iman Plus di media sosial Iman Plus @imanplus.com di Instagram dan Twitter, dan Iman Plus di Facebook. Subscribe newsletter Iman Plus dan layari online course terbitan kami di www.imanplus.com pada hari ini. Sehingga episod yang akan datang, jaga diri dan jumpa lagi.